اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما ألق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli Jawatankuasa Masjid, ahli Jawatankuasa Khuriyah, pimpinan masyarakat, ibu ayah, muslimin dan muslimat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masuk muzakarah kita kitab Kifayatul Mubtadi. Kosong hat berapa tu tadi? Kosong hat tadi bukan tu. Satu hat sultanah kot. Ada tanah tak? Sifat Allah Ta'ala lagi kan? Hat tu. Muka surat 34, betul? 34. Muka surat? Tiga puluh empat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Rukun iman yang ketiga, beriman dengan segala malaikat. Jadi sedia kita maklum ni, beriman kepada segala malaikat. Yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala, yang kedua beriman kepada Rasul, dan yang ketiga beriman kepada segala malaikat pada malam ni. Muka surat 34. Rukun iman yang ketiga, beriman dengan segala malaikat. Ini termasuk perkara-perkara sam'iyah yang dikhabarkan oleh Rasul, wajib kita beriman. Beriman dengan segala malaikat ini ada dua cara. Ini cara-cara dia. Kalau orang tanya, kitab Kifayatul Mubtadi yang dikarang oleh Tok Guru Haji Bakar Pondok Bandar Hilir ni duk bincang bab apa? Tak ada bincang bab lain, melainkan perbincangan dalam ni cara-cara beriman dengan rukun iman yang 6. Beriman dengan Allah ada cara dia. Beriman dengan Rasul ada cara dia. Beriman dengan malaikat ada cara dia. Beriman dengan kitab ada cara dia. Beriman dengan kiamat ada cara dia. Beriman dengan qada qadar ada cara dia. Jadi pada malam ni kita bincang beriman dengan segala malaikat. Jadi beriman dengan malaikat ni dia ada dua cara, dua step. Mana dia? Pertama beriman, yakni percaya dengan secara ijmal, beriman dengan malaikat secara umum. Iaitu beriman dengan malaikat secara umum itu wajib kita tiap-tiap mukallaf beriman dan percaya bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa banyak malaikat yang tidak diketahui bilangannya. Melainkan yang tahu bilangan yang tertentu itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Ini iman yang cara pertama, kita yakin Allah Ta'ala ada bagi Allah Ta'ala itu malaikat. Berapa banyak? Ramai. Berapa bilangan dia? Wallahu alam, tidak seorang pun mengetahui bilangan malaikat yang khusus, yang tertentu, tak dapat seorang pun mengetahui. Mereka itu malaikat, dijadikan dia akan malaikat itu dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada nur, iaitu cahaya. Tidak lelaki, tidak perempuan malaikat itu. Tiada makan dan tiada minum, tiada tidur, tiada beristeri, dan tiada beranak. Mereka itu malaikat tidak derhaka sekali-kali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka itu boleh merupakan berbagai-bagai rupa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini cara yang pertama kita beriman. Allah Ta'ala ada malaikat yang begitu banyak malaikatnya, dijadikan daripada nur, tidak
lelaki dan tidak perempuan, tidak berjantina. Dan tidak ada hawa nafsu. Apabila tak ada hawa nafsu, tak makanlah, tak tidur, tak beristeri. Ini makhluk Allah Ta'ala yang kerjanya taat. Tak pernah derhaka sekali-kali kepada Allah Ta'ala. Itulah malaikat yang wajib kita beriman. Makhluk Allah Ta'ala ni dia ada 3 jenis, 3 kumpulan. Yang pertama, haiwanat, binatang. Yang kedua, jamadat, benda beku, batu, kayu, besi. Itu makhluk Allah Ta'ala juga. Dan kumpulan yang ketiga, ukhala, yang berakal. Makhluk Allah Ta'ala yang berakal ni 3. Yang pertama jin, yang kedua malaikat, dan yang ketiga manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad karamna bani Adam, telah memulia oleh kami akan kejadian anak Adam. Walaqad karamna bani Adam, telah memulia oleh kami akan kejadian anak Adam itu. Allah Ta'ala buat anak Adam ni dengan keadaannya yang mulia. Kerana apa? Kerana manusia ni Allah Ta'ala cantumkan di antara 2 sifat. Di antara 2 sifat, makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi. Dalam badan kita ni dia ada 2 jenis sifat. Tu orang tua-tua dia bercakap, dia tu baik sopa malaikat lah. Tu sifat baik. Amboi budak tu baik macam malaikat. Budak tu jahat macam pelesit. Tu sifat bawah. Buah macam pelesit. Tu orang tua-tua duk bercakap. Jadi dalam badan kita ni Allah Ta'ala campurkan 2 sifat itu, antara sifat alam bawah dan alam yang di atas. Maka dalam badan kita ada roh, ada nafsu, ada akal. Akal ni Allah Ta'ala suruh fikir. Wazakirhum, Allah Ta'ala berfirman, fa'tabiru ya ulil albab, fikirlah olehmu hai orang yang ada akal, fikir. Jadi Allah Ta'ala bagi hukum hakam agama kepada kita. Quran, Rasul datangkan kepada kita, mengajar kita. Allah Ta'ala bagi akal. Kita gunakan akal ni kontrol nafsu kita. Orang macam ni, kalau boleh buat macam ni, Allah Ta'ala muliakan dia lebih daripada para malaikat. Malaikat tak makan, tak minum, tak berkahwin kerana tak ada nafsu. Manusia ada nafsu. Nafsu nak makan, nafsu nak tidur, nafsu nak berjalan, nafsu nak beli dan seumpamanya. Tapi malaikat tak ada nafsu, kerja dia taat. Tetapi manusia ni yang Allah Ta'ala buat nafsu, tetapi kalau dia guna akal dia patuh syariat hukum hakam Allah Ta'ala, orang ni Allah Ta'ala muliakan dia. Jadi peranan akal itu menurut agama tu penting. Akal turut agama tu penting. Tapi kalau tak menggunakan akal, tidak meletakkan syariat di dalam kehidupan, maka na'udzubillah lebih teruk daripada para binatang. Kalau ikut nafsu semata-mata lebih teruk pada binatang. Sebab binatang tak ada akal pertama. Yang kedua, binatang tidak ada hawa nafsu. Yang pertama, binatang tidak berakal. Yang kedua, binatang tidak ada hukum syariat. Binatang hanya ada hawa nafsu. Kalau manusia hanya semata-mata mengikut hawa nafsu, maka lebih teruk daripada binatang. Sebab yang pertama, binatang tak berakal. Yang kedua, binatang tak ada hukum hakam syariat. Dan binatang tidak dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Manusia ada akal, manusia ada hukum hakam.
Kalau turut nafsu semata, tak turut agama, tak ikut hukum hakam, lebih teruk daripada binatang, na'udzubillah. Tu kita ni disuruh kenal tahap nafsu kita. Yang pertama amarah, suka kepada keseronokan, seronok saja nak, ikut hawa nafsu. Kadang-kadang tak semayang, tak puasa, na'udzubillah. Yang kedua nafsu lawamah, dia tahu haram halal, dia tahu dosa pahala. Ini bagus. Macam kita lah, kita tahu hak mana boleh, hak mana tak boleh. Tapi kadang-kadang gagal juga. Itu nafsu yang kedua. Tahu kata semayang wajib, tapi kadang-kadang tertinggal juga. Tahu kata berdosa, bertaubat dan khada semula. Itu nafsu yang kedua. Dia lemah sikit iman dia tu. Yang ketiga, tahap nafsunya yang dinamakan mulhamah, tinggi sikit. Nafsu tarik, nak melakukan kemaksiatan. Allah Ta'ala campakkan ilham di dalam hatinya. Tak payahlah, kantara mana pun, tinggal. Itu nafsu yang ketiga. Allah Ta'ala bagi ilham supaya tinggalkan kemaksiatan. Tak payahlah, tak badan, rugi. Itu nafsu yang ketiga. Baik. Macam nak pilih mana di antara jemaah di masjid ataupun pergi berjalan di pasar malam waktu maghrib. Nak beli bak makan waktu mana pun boleh, baik main masjid dulu. Allah Ta'ala bagi ilham kepada kita. Kuat sikit. Itu tahap yang ketiga, mulhamah. Yang keempat, kalau kita dapat memelihara akan hukum Allah Ta'ala, menjaga dengan istiqamah dengan baik apa kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan menaikkan nafsu kita kepada tahap mutmainnah. Rasa bahagia apabila taat, seronok dengan kebajikan, tenang apabila duduk masjid, duduk dalam majlis kebajikan, ketaatan, seronok, tenang. Itu mutmainnah. Dia kuat lagi tu. Dia suka kepada ketaatan, kebajikan. Dia seronok buat kebajikan. Alhamdulillah. Itu nafsu yang keempat. Tahniahlah kepada ahli jawatankuasa, Tok Imam Haji Zakaria semua dan seluruh ahli jawatankuasa. Mai sekali ubah kuih cantik masjid. Alhamdulillah. Lepas ni fikir nak imarah lah. Kapek pun cantik. Mai pada jauh, kubah pun nampak menyala terang elok. Alhamdulillah. Saya mai hak bulan lepas, hak bulan lepas sebulan tuang. Hak minggu ketiga pun tak mai, hak ujung bulan lupa. Janji dah insya-Allah boleh, tapi tak tulis hak ujung bulan tu, terlupa tulis dalam diary tu. Lepas tu keluar dengan anak-anak isteri, lupa. Minta maaf kat Tuan Haji. Kebetulan tak bawa telefon pula hari tu. Jadi sebulan main-main dah jadi lain dah. Mihrab semua dah siap, alhamdulillah. Itu nafsu yang keempat, mutmainnah. Tenang dengan ketaatan, suka kepada kebajikan dan mencari-cari, sentiasa tidak puas dengan ketaatan. Istiqamah dengan benda ni, Allah Ta'ala akan tambah lagi nafsu kita, naik lagi martabat kepada martabat nafsu radiyah. Kuat lah tu. Mai ujian pun dia boleh sabar kuat. Payah benda ni, payah. Kadang-kadang orang yang duk mengajak sabar pun dia tak sabar apabila mai ujian kat dia. Tapi orang yang Allah Ta'ala bagi nafsu dia kepada tahap radiyah, kuatnya hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, apa sahaja yang ditentukan oleh Allah Ta'ala,
radiyah, nafsunya redha kepada seluruh ketentuan Allah Ta'ala. Gitu. Ada PKP pun tak apa, tak ada pun tak apa. Di umum hari Jumaat ni PKP tak apa, duduk rumah. Gitu. Tak ada pun tak apa. Sakit tak apa. Allah Ta'ala nak gugur dosa, Allah Ta'ala nak angkat darjat. Sehat tak apa, alhamdulillah. Tak apa semua, Allah Ta'ala bagi. Kuat. Kita apabila hak senang je kita rasa syukur, tapi apabila mai hujan payah nak sabar. Payah sabar. Habis. Itu seorang ulama sufi, dia kata aku minta doa kepada Allah menjadi sabar. Apabila doa menjadi sabar, macam-macam ujian datang. Lepas tu dia minta doa redha dulu sebelum sabar. Dia minta redha dulu sebelum sabar. Nah. Baik. Hak tu kuatlah. Kuat. Radiyah. Naik lagi, naik yang ke-6. Maradiyah. Allah redha dengan dia. Nah, Allah redha dengan dia. Hati dia dengan Allah. Nah, ingat Allah Ta'ala. Sembang orang pun ingat Allah Ta'ala. Semua ingat Allah Ta'ala. Makan pun ingat Allah Ta'ala. Nah, buat kerja ingat Allah Ta'ala. Sentiasa berkekalan syuhud mengingati Allah Ta'ala. Itu nafsu yang ke-6. Nafsu yang ke-7, kamaliyah, sempurna, insanul kamil, Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Itu kembali kepada nur Muhammadiyah, akhlaknya Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Habis. Nafsu lagu tu hebatlah. Rasul lah, nabi-nabi dan aulia. Orang cincang pak menekan Nabi Saidina Hamzah. Tapi oleh kerana nafsu Nabi ini dah disempurnakan, yang dikatakan nafsu kamaliyah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dakwahnya bukan dengan hawa nafsu, tetapi dakwah di atas arahan dan redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ma'ah Wahsy dah dia masuk Islam, Nabi ma'ah. Tapi Nabi kata minta tolong, kalau dalam majlis-majlisku jangan duduk depan-depan, aku teringat kat pak menekan aku. Duduklah sembunyi belakang-belakang tu. Islam hang aku terima. Nabi tak guna nafsu dalam berdakwah. Jadi malaikat tak ada nafsu. Kita ada nafsu. Tetapi manusia yang bernafsu ini, sekiranya kita ni mengikuti, menggunakan akal menurut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tu Allah Ta'ala muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan orang itu. Moga-moga Allah Ta'ala jaga iman kita, jaga nafsu kita menjadi nafsu yang taat. Jadi wajib kita beriman, makhluk Allah Ta'ala yang bernama malaikat ni, dia dijadikan oleh Allah daripada nur, bilangannya amat-amat banyak. Makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak iaitu malaikat. Dan malaikat ni tak berjantina, tak lelaki, tak perempuan, tidak makan, tidak minum, kerana tidak ada hawa nafsu, tidak tidur, tidak beristeri, tidak beranak, dan tidak sekali-kali mereka itu derhaka kepada Allah Ta'ala. Kerja mereka hanyalah taat. Dan mereka itu boleh merupakan berbagai-bagai rupa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya rupa malaikat boleh rupa dengan rupa wajah manusia yang cantik. Ini kelebihan malaikat. Kita tak ada kelebihan tu. Jin pun ada kelebihan, boleh tukar wajah. Daripada wajah jin kepada wajah ular, daripada wajah jin kepada wajah harimau, kepada wajah anjing. Tu apabila ular masuk dalam rumah, kata ni, kalau makhluk lain sila keluar. Kadang-kadang dia keluar. Kalau tak keluar tu memang ular, puak tak apa. Lebih-lebih lagi waktu maghrib dan seumpamanya. Habis. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada jin, boleh merupa.
Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita juga. Apabila baca ayat Quran dia terbakar. Di antaranya ayat kursi berhenti wakaf 9 kali. 9 kali berhenti. Tapi tak boleh terai-terai. Tak boleh. Tak boleh cuba-cuba, tak boleh. Apabila terkepit, buat dengan yakin, insya-Allah Allah Ta'ala hindarkan kita daripada segala gangguan itu. Pergi tempat-tempat keras yang musik, nak tidur baca Petua Tok Saleh 21 bismillah ataupun 41. Minta Allah Ta'ala pelihara kita. Minta Allah Ta'ala jaga kita. Tok Saleh cerita, dia pergi tidur di sok. Masa tu dia jadi jawatankuasa fatwa negeri Kedah. Maka diperbuatlah berkelah dengan puak-puak jawatankuasa ni di sok, di belah hulu sana lah. Masa tu dia kata rimau ada, gajah ada. Dia apa masa tu kereta pun tak ada lagi, naik motor. Dia kata menyesal sampai hari ni. Menyesal sampai hari ni dia pergi. Pasal apa? Tengah-tengah tu hutan, kalau pancit tayar lah tengah-tengah tu, dia kata nak buat ke mana? Apabila dia pergi tidur di situ, dia baca bismillah apa? Gajah malam tu dia main. Dia ambil beras-beras ni. Orang dia tak kacau sikit pun. Tu berkat yang dikatakan bismillah sebelum tidur tu 21 ataupun 41 kali. Buat dengan yakin, minta Allah Ta'ala jaga kita, peliharakan kita. Habis. Jadi malaikat boleh buat rupa. Rupa kebanyakannya rupa lelaki, terutamanya malaikat Jibril AS, dalam rupa lelaki, wajahnya yang elok. Habis. Rupa asal hak Nabi tengok mula-mula pingsan. Sebab tak pernah tengok. Tak ada persediaan. Nabi duduk dalam Gua Hira di Jabal Nur di Mekah. Malaikat Jibril di Jabal Jibril, depan Jabal Nur tu ada Jabal Jibril, dia berdiri. Dia tunjuk rupanya asal Nabi kita rebah pingsan. Tapi apabila tunjuk ketika malam Isra wal Mi'raj, Nabi tengok sepenuh-penuh rupa malaikat Jibril yang asal itu. Besarnya, sekiranya dia buka sayap dia, yang asal, rupanya yang asal, katuk di antara bainal masyriq wal maghrib, timur dan barat ni katuk. Besar. Sayap dia besar. Malam tu Nabi kita tak pingsan dah, sebab besar dah. Macam kita lah, kuliah tiap-tiap malam, sejam pun tak apa. Tapi tak pernah kuliah kok belah hulu-hulu, no tak pernah kuliah. Dia pun kata lama sejam. Tengah jam jadi. Tapi kalau hak biasa dah tak apa, dia boleh duduk. Macam di Sultanah. Hari Ahad 3 sesi. Pukul 8.30 Syekh Sa'ad sampai 9.30. 9.30 sesi kedua sampai 10.30. 10.30 sampai 11.30. Kadang-kadang Tok Guru tu lajak sampai pukul 12. Tak apa. Dah biasa. Baik. Jadi malaikat ni dia boleh berupa dengan rupa yang pelbagai. Terutamanya di Mekah kita kena jaga adab kita apabila kita berdepan dengan fakir miskin yang ada di sana. Kalau tak mau bagi, jangan kata huduh. Dia minta sedekah, kita tunjuk di atas cukup. Minta ke Allah Ta'ala. Jangan kata huduh. Terkadang terkena kepada malaikat ujian, terkadang kepada awliya, terkadang kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ni kelai pula dah, Nabi Khidir tak hidup pula dah. Allahu Akbar. Syekh Yasin Al-Fadani jumpa sedia-sedia. Nabi Khidir ni dia 3 wajah. Kadang-kadang rupa Arab, kadang-kadang rupa Cina. Hak rupa Cina tu dia main dalam rupa fakir miskin. Nak macam mana? Kalau salam dengan dia, Petua Tok Saleh rahimahullah, sebab Tok Guru kepada Tok Saleh Syekh Yasin Fadani ni, dia duk jumpa Nabi Khidir sedia.
tangan Nabi Khidir ni di ibu jari ni tak ada tulang, lembek. Ibu jari ni lembek. Tu Tok Saleh kata kalau rupa Cina dalam keadaan dia tu macam fakir miskin, kita salam, dia tu berwajah putih, salam. Tangan dia yang ibu jari ni tak ada tulang, kita cium tangan dia. Tu Khidir alaihi salam. Dia banyak ilmu hikmah. Syekh Yasin banyak dapat daripada doa daripada Nabi Khidir alaihi salam. Ada orang tanah Melayu kita lah pergi kepada Syekh Yasin. Nak minta lah, nak jumpa Nabi Khidir ni. Kebanyakan Tok Umar lah. Syekh Yasin kata mai ni. Tawaf sambil baca. Sambil tawaf baca-baca. Dia main lintas hari tu. Pum. Lepas tu tak nampak. Hari kedua buat pula. Hari kedua dia buh benda dalam tangan. Ada lah benda-benda apa. Dia buh dalam tangan. Lepas tu dia hilang. Kepada orang hati bersih, Allah Ta'ala bagi jumpa. Hak macam kita ni payahlah. Kalau boleh tu mujak rezeki sungguh lah kita ni. Gitu. Baik. Sebab kita ni hati huduh, suka hukum orang, tu payah. Macam Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Budak tu elok-elok dia pergi cabut kepala mati. Kalau kita bukan kata Nabi Musa, kita pun sama lah. Pasal apa budak tu tak ada dosa, hang bagi mati buat apa? Dia tahu dah Allah Ta'ala habak dah budak ni, kalau hidup dia akan jadi derhaka kepada Allah lebih. Tu Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, ilmu laduni, yang mana orang lain tak boleh dapat kefahaman seperti yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Khidir alaihi salam. Lah ni duk mengaku laduni ke, mampu tak tahuan orang-orang macam-macam. Semayang pun tak kata laduni. Itu bukan laduni dah. Ilmu iblis lah tu. Na'udzubillah. Ilmu laduni ni dia mesti patuh kepada Allah Ta'ala. Mesti ikut syariat Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Semayang tak boleh tinggal hukum syariat yang haram, tinggal yang wajib kena buat, sunat kutip buat. Baru Allah Ta'ala bagi ilmu laduni. Ilmu laduni iaitu satu ilmu yang Allah Ta'ala campakkan kefahaman tanpa dipelajari. Dia kena ada asas fardhu ain, dan dia kena buat kewajipan, dia kena tinggal perkara yang mungkar dan buat perkara-perkara yang sunat. Baru Allah Ta'ala kurniakan. Baru Allah Ta'ala bagi ilmu laduni itu. Habis. Baik. Kedua, beriman dengan secara tafsil, dengan secara detail. Beriman dengan malaikat dengan secara detail. Kedua, beriman dengan malaikat secara tafsil, yakni secara detail. Wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya 10 malaikat yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tugas-tugas yang tertentu yang ada hubungan malaikat itu dengan kita, iaitu 10 malaikat itu wajib kita kena beriman dengan tafsil, dengan detail. Yang pertama, sedia kita maklum, wajib kita ketahui dan percaya bahawasa malaikat yang bernama Jibril alaihi salam diberi tugas dia akan Jibril dengan menurunkan wahyu. Ini tugas Jibril, menurunkan wahyu kepada Rasul dan Nabi dan Nabi-Nabi alaihi mussalatu wassalam. Ini tugas Jibril. Rupanya besar, ketua malaikat. Dan malaikat Jibril ni tugasnya menurunkan wahyu kepada Rasul, pada Nabi-Nabi. Yang kedua, wajib kita ketahui dan percaya bahwasanya malaikat yang bernama Mikail alaihi salam diberi tugas dia akan Mikail dengan menurunkan hujan dan rezeki. Tu orang tanya Tok Saleh, Tok Guru ambil duit mana buat surau besar-besar ni? Ar-rizqu fis sama', rezeki turun daripada langit.
Ar-rizqu fis sama, rezeki dari langit. Pasal apa kata lagu tu? Kerana punca rezeki ni ayat hujan. Dengan ayat hujan itulah jadi mah. Dengan ayat hujan itulah hidupnya ikan. Dengan ayat mah itulah, dengan ayat hujan itulah hidupnya tumbuh-tumbuhan. Maka Allah Ta'ala menurunkan hujan. Hujan itulah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau tak ada ayat, ikan mati, pokok mati, orang pun mati. Kemudian kalau tak hujan, dituntut untuk kita solat sunat istisqa. Buat mana? Dalam kitab fiqh dia ajak, dianjurkan kepada pemimpin-pemimpin Islam tempatan mengeluar arahan supaya orang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Kadang-kadang hujan tak turun ni sebab dosa. Sebab mungkar. Begitu juga bala turun sebab mungkar. Maka dianjurkan kepada kita bertaubat. Itu kalau tak turun hujan, bertaubat. Lepas tu, seeloknya berpuasa. Kemudian keluar ramai-ramai sembahyang sunat istisqa di padang. Dalam masjid pun tak apa dah. Seloknya di padang. Kita dah dalam masjid buka ikon pula, nak doa pun kurang lah. Tapi kalau di padang tengah-tengah hangat tu minta sungguh-sungguh lah, ya Allah, kami ni berhajat. Itu kalau dalam kitab fiqh, kalau ada binatang, bawa binatang tu pergi ke padang. Orang-orang yang uzur bawa, menzahirkan rasa kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdoa. Allah Ta'ala ajak, ud'uni astajib lakum. Habis. Orang dulu-dulu hak hati mereka betul, sembahyang pas mayang-mayang tu hujan. Orang yang mustajab doa, yang hati mereka bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan berikan apa yang mereka doakan itu. Habis. Itu tugas malaikat Mikail alaihi salam. Malaikat Jibril, Mikail dan malaikat rahmat dia ada pandang. Kalau kita telanjang, dia tak dekat dengan kita. Kalau kita ni najis, dia tak dekat dengan kita. Kalau kita, dalam rumah ada patung, dia tak masuk. Kalau dalam rumah ada anjing, dia tak masuk. 4 pantang bagi malaikat Jibril, Mikail dan Rahmat. 4 ni dia pantang. Dia tak masuk. Satu hari Nabi tunggu lama, malaikat Jibril kata nak mai, tunggu. Lama. Tiba-tiba baru mai. Nabi tanya sebab apa? Malaikat Jibril kata tadi ada anak anjing. Hujan renyah-renyah, anak anjing tu masuk dalam rumah Rasul. Rasul kita tak sedar duduk belakang pintu, anak anjing. Lepas dia keluar, barulah malaikat Jibril masuk. Itu pantang dia. Patung ya, dan menyerupai patung, maknanya yang berjisim, yang berketui. Kalau rupa yang berketui tak boleh bawa dalam rumah. Dalam makna perhiasan. Kalau mainan tak apa. Macam bear tu, hak nak kita duk peluk tu, lempak terajang sana sini tu tak apa, tak dihormati. Yang tak boleh, yang dihormati. Yang dibuat hiasan. Tak atas mari. Arnak elok, beli di Johor. Ikan kelisa elok, tabung. Kalau buah nyawa dia hidup. Tu tak boleh. Sayang ni. Sayang kat dia kan, sayang nak pergi malaikat masuk. Tak boleh. Tu kita tidur. Mimpi macam-macam. Tanya bantai tidur tu ada yang liak basi banyak. Dia kata banyak, lama tak basuh. Itulah malaikat rahmat tak dapat. Kena basuh. Kalau nampak banyak liak basi tu, hukumnya najis. Apabila najis, malaikat tak dekat. Apabila tak dekat, mimpi merepek macam-macam. Hantu ligan. Ular patuk. Ular termasuk anjing tu jin. Kalau ular patuk, sihir masuk. Kalau ular belik, tu orang suka.
Tu tafsir Ibn Sirin tu bab lain pula. Nah. Kemudian yang ketiga, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Israfil alaihi salam diberi tugas akan dia meniup sangkakala yang pertama untuk membinasakan sekalian makhluk. Tiup sangkakala pertama Allah Taala binasakan makhluk dan meniup. Apabila tiup sangkakala pertama, Israfil pun Allah Taala matikan dia. Dan Allah Ta'ala membinasakan makhluk kecuali makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala nak bagi kekal. Macam syurga, neraka, sirat, mizan, ajbuz zana, roh. Itu Allah Ta'ala kekalkan. Yang lain semua binasa. Malaikat Israfil pun Allah Ta'ala binasakan dia, matikan dia. Lepas tu barulah Allah Ta'ala perhidupkan dia. Dia tiup sangkakala yang kedua. Barulah kita manusia ni bangun semula. Manusia dan jin bangun semula untuk dihisap. Dan meniup sangkakala yang kedua untuk menghidupkan. Allah Ta'ala menghidupkan balik sekalian makhluk ini. Yakni kita akan berhadap kepada mahsyar untuk dihisap. Keempat, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Israel. Hak ni dia tak ada pantang. Dalam tandas pun dia kedah masuk. Dalam tempat kemaksiatan pun dia kedah masuk. Dalam tempat najis pun dia masuk. Sampai masa dia rentap nyawa. Ini Israfil alaihissalam. Israel alaihissalam. Israfil tiup sekakala Israel meniup. Israel menyambut nyawa. Israfil tiup sekakala Israel menyambut nyawa. Diberi tugas akan dia, akan Israel oleh Allah Ta'ala untuk mengambil nyawa sekalian makhluk. Pasal apa dia ditugaskan ambil nyawa? Apabila sampai ajal, cukup tempoh hak hidup, dia akan jumpa dengan kita. Dia akan ambil nyawa kita dan kita akan berpindah alam kepada alam barzah, alam kematian. Sampai masa ya, dia cabut nyawa kita. Israel alaihissalam. Pasal apa dia beri tugas ni? Kerana semasa Allah Ta'ala nak jadikan lembaga Adam, malaikat lain tak gamak nak ambil tanah ni buat lembaga Adam. Bumi ni merayu, janganlah ambil kami. Disebabkan anak Adam berdosa, kami turut dibakar. Israel alaihissalam, dia ni jenis keras sikit. Walaupun dirayu ke apa-apa, dia tetap ambil. Dia ambil tanah. Kemudian malaikat lain menjadikan lembaga Adam ni dengan dicampurkan air, tanah dengan air, 60 jenis tanah dan dicampur dengan air. Maka oleh kerana itulah perangai kita ni dia jenis macam-macam. Ada hak sejuk, ada hak panas, ada hak masam. Dia banyak jenis tanah. Perangai pun dia macam-macam. Kelima, wajib kita ketahui dan percaya bahawasanya malaikat yang bernama Munkar dan Nakir diberi tugas akan kedua oleh Allah Ta'ala untuk menyoal dan menyaksikan dan menyiksa. Munkar dan Nakir diberi tugas akan dia untuk menyoal dan menyiksa orang yang mati yang derhaka kepada Allah di masa di alam kubur. Ini tugas Munkar dan Nakir. Baik, Israel tadi, dan kau nak cabut nyawa ramai ni, hak Covid seluruh dunia. Hak hari ni contohnya pukul 8 berapa orang mati. Contohnya di Saudi, di London, di Nusantara, dan dia cabut. Maka kata ulama, dia dengan kita ni seolah-olah jemput makanan tu di dalam satu talam. Besarnya Israel ni. Tu satu ulama berpendapat. Satu ulama kata Israel ni ketua, anak buah dia ramai. Maka tugas-tugas lah
untuk mengambil nyawa di mana-mana tempat. Kedua-dua kita beriman. Maknanya dialah ketua untuk mengambil nyawa, iaitulah Israel alaihissalam. Munkar dan Nakir ni dia soal kepada si mati itu. Sama ada kubur ke, tak ada kubur ke, tetap disoal akan roh yang berpindah alam itu. Ada kubur ke, tak ada kubur ke, dia tak kisah. Roh tetap disoal oleh Munkar dan Nakir apabila berpindah alam kepada alam barzakh. Dia mai kepada orang yang mukmin, rupa yang baik dan dengan penuh sopan santun dan penuh kelembutan, layan orang yang mukmin yang taat itu dengan baik. Tetapi datang kepada orang kafir, munafik dan fasik, dia mai dalam rupa yang cengeng, yang garang, yang menakutkan. Dia bawa tongkat besi. Kalau tak boleh jawab soal mereka, maka dia akan pukul. Pukulan tu kalau dipukul kepada bukit, maka bukit pun akan hancur. Lagi akan datang beriman dengan kiamat. Adanya azab kubur. Nikmat kubur Allah Ta'ala perzahirkan. Ada ulama-ulama yang mati tak aput. Kadang-kadang mati belah-belah tahun. Korek-korek tengok, tak aput. Hanya yang tukarnya rupa kain kafan tu saja, dia jadi lusuh. Muka, janggut semua elok. Macam-macam baru mati. Tu orang yang mendapat nikmat. Orang yang diazab oleh Allah Ta'ala. Yang mendapat nikmat, diberi nikmat. Wajib kita beriman. Wajib kita beriman. Habis tu. Saya duk cerita selalu, Syekh Muhammad Alawi duduk di Mekah. Dia bagi duit 100,000 buat surau di Insaniah Magong. Duit dia 100,000 buat surau tu. Masa tu Datuk Syekh Agil jadi rektor Insaniah. Dia kata tak ada surau ni. Dia bagi duit dia. Masa tu zaman MB Syed Razam. Profesor Syekh Agil jadi rektor Insaniah ketika itu. Duit dia 100,000 dia bagi. Dia ni ulama Mekah, ulama Ahlul Bait keturunan Nabi, bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhabnya Maliki. Mati tahun, meninggal 2004. Lepas 3-4 tahun dikubur. Malam tu orang buka tengok jenazah dia tak aput, duk elok macam baru meninggal. Wali. Banyak pengalaman kewalian yang disaksikan oleh murid dia. Pelajar belajar dengan dia, tak ambil duit. Dia pula sara. Tapi syarat nak masuk ribat pondok dia ni 10 tahun tak boleh balik. Orang Malaysia tak lekat. Hak ramai orang Indonesia. Banyak hak buka pesantren di Indonesia, di Malang, di Jawa dan seumpamanya, banyak anak murid Abu Syekh Muhammad Alawi. Syekh Muhammad Alawi anak kepada Syekh Alawi. Tu imam kita kenal lah lapis-lapis tu. Syekh Alawi. Syekh Alawi ni guru kepada tok-tok guru kita di Kedah ni. Tok Saleh mengaji dengan dia, Tok Uji Dan dengan dia. Banyak tok-tok guru, Tok Uji lah kecil dan dengan dia. Mati tak aput, itu maknanya Allah Ta'ala memberi nikmat kepada mereka. Cerita dia hak pelik. Masa tu Menteri Besar Tok Uji Hadi di Terengganu. Anak murid buatlah perjanjian dengan MB. Nak pergi ziarah MB ke 10. MB bagi masa, dia pun setuju pukul 10 duduk di hotel. Apabila duduk di hotel, pukul 10 anak murid duduk pening dah. Hui, kita janji dengan Menteri Besar ni pukul 10. Abu Ya tak siap lagi. Pening dah anak murid ni. Dia pun duduk relax. Lama kot lah. Lebih setengah jam lebih. Sampai satu masa, siap. Dia kata pakat siap. Siap, naik kereta. Apabila naik kereta, turun kereta, elok MB turun sama. MB dah kerja tadi. Kalau dia pergi awal pun kena tunggu. Pelik mereka ni. Pergi mana-mana, bawa duit tekah. Orang nak buat pondok bagi. Orang nak buat. Dia lah guru kepada Syekh Fahmi Zamzam. Mati tak aput.
Dia di antara salah seorang guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Mayat dia tak apuk di Mekah Al-Mukarramah. Hatu Allah Ta'ala bagi nikmat. Malaikat Munkar dan Nakir soal apabila boleh jawab, dapat nikmat. Kemudian kita berhenti di situ. InsyaAllah kita sambung selepas daripada PKP. Kalau tak ada apa-apa, bulan minggu yang ketiga lah. Kalau dia buka dah bulan depan, insyaAllah pada minggu yang ketiga hari Rabu. Kita berhenti di situ. Yang keenam, wajib kita ketahui dan percaya bahwasanya malaikat yang bernama Raqib dan Atid diberi tugas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.